Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi atmimil khair. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babun nahyi anil isyarati ila muslimin bisilahin wa nahwihi sawa'un kana jaddan aw mazihan, wan nahyi an tu'atis sin maslulan. Melarang memberi isyarat kepada orang Islam dengan menggunakan pedang dan seumpamanya, sama ada secara bersungguh-sungguh ataupun secara bergurau senda. Dan juga dilarang juga memberi pedang secara terhunus. Islam larang kita duk main acuh tak acuh, duk buat gempak-gempak dengan pisau-pisau, tak boleh. Okey, larang memberi isyarat, maksudnya duk tunjuk-tunjuk pisau, duk apa kita panggil apa? Acuh. Acah-acah tu dengan pisau tu. Tak boleh. Dilarang buat macam tu. Kadang-kadang tak sedap duk acah-acah, kena tu. Dia kata Islam menggalakkan umatnya bergaul di antara satu sama lain, kawan dengan orang di dalam semua keadaan. Oleh itu mereka dilarang menggunakan senjata seperti pedang atau lainnya ketika memberi isyarat kepada orang Islam. Duk tunjuk-tunjuk dengan pedang. Ni pegang pedang ni kat sini duk kibah mai, kena muka kawan tu, terpotong hidung dia, naya mai kes. Jadi berhati-hati benda-benda macam tu. Islam juga melarang kita bergurau senda yang melampaui batas sehingga membahayakan dan merenggangkan hubungan silaturahim. Dia tak boleh. Termasuk juga kita jumpa hadis dalam Bahrul Mazi, juga ada riwayat Imam Tirmizi, tak boleh buat apa panggil prank ni, Melayu kata apa? Prank kata apa? Perkena. Tak boleh buat perkena orang. Jalan televisyen duk buat perkena orang tu kan, tak boleh, salah. Kadang-kadang kalau kita perkena orang, kena orang tu jenis tak tahan, tiba-tiba ada heart attack, jalan pergi sekali, tak naya punya kes. Saya tengok dalam televisyen dulu, mereka perkena lan pek-pek, curi kereta BMW dia. Mereka bawa pelari kereta dia, lepas tu saja mereka pusing mai. Tapi prank lah. Last sekali baru kata yang tu prank. Saja perkena. Katakanlah kalau kawan tu ada heart attack. Allah. Katakanlah kawan tu baru bawa keluar duit dalam bank jumlah sekian-sekian untuk dia nak bayar gaji pekerja ke, untuk dia nak bayar hutang ke, apa ke, dia duk ada dalam kereta. Tiba-tiba kereta hilang, dia kata, alamak pi, daripada rancang nak ambil kereta aku dengan duit aku sekali. Benda-benda macam tu kena pula. Tuan-tuan tengoklah macam gambar, macam filem-filem lah tunjuk kan. Culik anak dia ke, kalau tak boleh bagi duit ke, apakah kita tak tahu orang punya masalah. Tiba-tiba kita pergi buat prank dekat dia. Islam larang kita buat macam tu. Tapi kalau kita rasa, kalau kita punya berat sangkaan, kita nak buat surprise. Surprise tu orang tak panggil prank lah. Okay, surprise. Kita tahu dia ada isteri, tiba-tiba isteri dia nak buat main kek ke apa ke, kan? Alah, takkan dia nak marah kot, bini dia buat main kek, hari dia pun terlupa birthday dia, tiba-tiba buat main apa ke, bagi bunga. Itu okey lah. Yang tu tak ada lah orang panggil prank lagu tu. Bila prank ni,
Dia kena orang tu kena rasa takut, kena rasa macam rasa takut, rasa marah, rasa tak puas hati. Lepas itu baru kita bagi tahu yang betul. Memanglah sementara tu macam mana dia punya jiwa, hati, perasaan dia. Dan kemungkinan boleh berlaku macam-macam. Kita tak tahu penyakit manusia dalam dunia macam-macam. Tapi nak buat macam mana? Saya pun tak faham. Dalam negara kita ada lembaga penapisan filem. Tetapi dalam negara kita ni dia tidak ada dia panggil penasihat Islamic advisor, penasihat Islamik, tak ada. Kalau hang buat filem dia tengok yang ni macam ada unsur seks sikit, potong. Yang ni ada unsur politik apa sikit, dia potong. Yang ni ada unsur keganasan sikit, apakah dia potong. Macam tu ya. Kalau bab-bab ajaran sesat, nak kena tunggulah. Saat lagi bila filem tu dah ditayangkan, ada orang tengok, betul orang tak puas hati, orang pergi report, nak kena tunggu sampai lagu tu baru ada. Saya minta maaf kalau tiba-tiba saya cakap ni baru semalam ataupun sebelum ni daripada tubuhkan jawatan kuasa penapisan Islamik, saya tak tahu. Yang saya cerita, yang saya tahu dulu tak ada lah. Belakang-belakang ni saya tak tahu. Tetapi sepatutnya benda-benda lagu tu ditapis. Ini bererti kalau betul lah ada, sebagai contoh, kalau betul lah ada lembaga penapisan filem dari sudut keagamaan, apa saja yang agama kata tak boleh buat. Tapi itulah susah sikit. Yang tu kalau cakap lebih-lebih jadi payah pula. Seumpama macam ni lah kita buat prank, ataupun dulu ada fear factor tu, jenis merepek-merepek, suar tangan masuk pergi dalam binatang lah, dalam apa lah, walaupun dalam bekas tu hanya ada tikui. Kalau kan buat kan Mak Saleh duk buat suar tangan ambil raba apa ke, kunci apa ke dalam kotak, dalam tu ada tikui 4-5 ekor. Dia ni kena pejam mata, lepas tu pegang ada binatang. Katakanlah tikui tu pergi gerik tangan dia. Dan katakanlah tikui tu pula, mana tahu kalau ada penyakit-penyakit yang kita tak sangka, rupanya dia ada penyakit. Tak naik kawan tu. Saya tak tahulah pula sebelum dia nak abur tikui tu, dia bawa tikui tu pi makmal, pi x-ray tikui tu, pi ambil darah, pi buat ujian test darah, tikui tu selamat. Tak apalah juga kot. Tapi takkan sampai dia nak buat macam tu kot. Kalau dia buat bolehlah gagah. Kalau di negara luar sampai blender ulat makan. Ulat pokok kot. Ulat tak boleh makan. Dalam Islam tak boleh makan. Ulat-ulat semua tak boleh makan. Apatah lagi pergi blender banyak-banyak mau buat macam jus telan ulat. Tak boleh, salah. Ulat yang dibenarkan makan adalah ulat buah. Tu pun dengan syarat tidak diasingkan ulat itu daripada buah. Dan amat susah untuk diasingkan. Umpamanya kita makan pisang. Lepas tu pisang tak mana dia hitam-hitam sikit, dia nanti ada ulat halus-halus, kita susah. Maka yang tu kalau rasa boleh telan. Tapi kalau tak nampak, lagi-lagi boleh telan. Ya kalau pisang mais ni, memang dia ada hitam sikit ya, mesti ada ulat. Cuma kita nampak dengan mata kasar dengan tak nampak ya. Kalau tunggu bagi lama sikit baru ni nampak ulat. Kalau kata baru-baru duk hitam tu, kadang-kadang dia dah mula dah ada ulat kecil-kecil. Masuk lab dia tengok dia punya alat tu nampaklah. Maka hukum mengatakan ulat buah dimaafkan dengan syarat dia memang ada dalam buah, susah dipisahkan, kena makan sekali, makan bila kalau larat makan boleh makan, tak apa, dimaafkan. Itu pun jangan diasingkan ulat tu asing, lepas tu makan buah pergi habis, lepas tu baru makan ulat. Tak boleh. Dia mesti makan sekali. Kan? Itu tak boleh. Siam pokok hijau tak apa, dia boleh telan. Kita tak boleh. Okay? Jadi tu ni tiba-tiba pergi duk buat benda pelik-pelik, buat benda-benda yang membahayakan diri. Ya, apabila berlakunya benda-benda yang tak diingini, sebab Islam dia fikir benda-benda tu kemungkinan boleh berlaku. Ya. Maka berhati-hatilah. Umpamanya orang suka sukan lasak, kena tengok juga sukan lasak tu boleh membahayakan kita. Kalau boleh mengancam nyawa dan sebagainya, maka kalau kita pergi buat,
hanya sekadar benda tu hobi dan sebagainya, dikhawatiri apabila terkena satu musibah, yang tu seperti mana cari penyakit sendiri. Termasuk dalam firman Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kalau Latifah kata saya pisang mai tak makan sebab ada ulat, bukan semua pisang mai ada ulat. Ada ulat yang ada jual dekat Sabah atau Sarawak untuk dimakan. Oh, ulat apa tu? Ha? Ulat sagu. Tak boleh makan. Awak orang Sabah makan ulat tu? Ha? Orang ni lah kot, orang asli. Orang kita Melayu makan? Tak kot. Depa-depa lah kot. Tak boleh makan, ulat tak boleh makan. Ulat sagu, ulat pokok-pokok, tak boleh. Tak boleh makan. Saya tak tahu pula kalau ada fatwa kata harus makan, saya tak tahu. Yang saya tak tahu, saya tak tahu. Tapi kalau tanya saya, ulat tak boleh makan. Dalam mazhab kita Syafi'i tak boleh makan. Benda-benda yang dianggap sebagai hasyarat, ulat-ulat, lipas, walaupun lipas tak ada darah, kan, semut, kena buang. Orang tua-tua kita dia kata tak apa, BAP semut ada makan tak apa, mata terang. Makcik pergi belajar di mana makan semut dalam nasi mata terang, makcik belajar kat mana? Siapa yang duk bagi petua kata mata terang? Dia mata terang ni macam ni. Dia nak buang semut tu dalam nasi susah. Duk jugi. Kot lah jadi mata terang lah kot. Lama-lama duk exercise mata cari semut dalam nasi. Takat makan nasi tak ada. Benda tu benda tak boleh, haram. Kalau anak hang ketuk bagi dia keluar, jemuk ke apa ke buat. Kalau tidak, buang je nasi tu. Bagi je makan kat binatang ke apa ke masak lain. Kalau tidak, hang jemuk, buang semampu mungkin. Okey, tengok. Tak ada, tak apalah. Tiba-tiba tengah-tengah duk telan, tertelan sekok dua tak sedar. Oh, hak tu dimaafkan. Tapi kalau nampak ulat tu bubur di tepi, tak boleh. Baik, belalang kunyit boleh makan? Boleh. Belalang boleh makan. Kita di Malaysia ni kita makan bukan nama belalang kunyit, nama kata belalang saja boleh makan. Nama kata belalang kunyit ke, dia tak bubur kunyit ke, semua boleh telan. Cumanya orang Melayu ni dia makan belalang kunyit ni pasal belalang kunyit ni dia besar. Dia besar. Jadi macam puas lah kalau dapat sekok dua pun. Bolehlah buat lauk. Adapun belalang kecil-kecil ni, kalaulah kita tahu dia ada racun, kita tak boleh. Kalau kita tak tahu ataupun kita tahu kata tak apa, boleh makan, makan. Saya duk mengaji punya lama duk di pondok ni, duk cerita kata manusia hukum dia halal makan ikan dan belalang. Ada hadis sebut. Saya macam tak berapa boleh imagine lah. Pasal apa? Saya anak bandar, saya bukan budak kampung. Saya buka-buka mata duk rumah flat. Saya bukan macam tuan-tuan duk bayar lepas rumah kampung celah-celah ni. Saya bukan orang kampung, saya orang bandar. Nak jumpa belalang pun susah. Ada kampung kat tepi-tepi celah-celah tu pergi tangkap boleh seekor, 2 ekor belalang. Jadi dalam kepala otak saya tak boleh gambarkan belalang yang banyak. Satu hari masa saya pergi ke Madinah, ni cerita pergi duduk di tanah Arab. Di bumi Madinah satu hari saya keluar daripada hotel nak pergi sembahyang subuh di Madinah. Turun-turun rupanya semalam pukul 2-3 pagi ni, waktu tahajud di Madinah, dia mai serangan belalang. Musim belalang lalu. Belalang ni di mai sekawan tu juta-juta ekor. Dia mai ni, dia nanti terbang, dia nanti jatuh, dia nanti mati tergolek kat situ lagu tu ya. Banyak dia sampai kena tolak dengan lori. Lori yang tapi yang khas untuk Masjid Nabawi punya lah, kena tolak yang tu. Dia kena tolak dengan yang tu. Ya, berlori boleh dapat. Baru saya duk terfikir dalam kepala otak saya, gamaknya macam ni lah kot. Patutlah dia kata belalang boleh makan. Maknanya dia ada musim di setengah-setengah tempat, mungkin di belah-belah Bendang ke, dia ada musim belalang, kita boleh bawa pukat ke. Sekali dia main terbang dia punya grup belalang ni, tuan-tuan dia dapat segundi,
dapat satu periuk banyak, lepas tu tuan-tuan boleh balik, boleh goreng, garing-garing, telan makan. Oh, saya nampak sebab saya tak nak tengok orang makan belalang. Takkan nak pergi ambil dengan sekong tu, nak ambil satu kaki, macam tak dapat lagi, tak masuk yang kepala otak macam mana mereka makan. Bila tengok belalang macam tu di negara Arab, oh, setahun ada beberapa kali dia akan terbang belalang ni. Dia mai satu tempat, dia mai tu berhitam. Dia mai tu serang satu-satu tempat tu berlambak-lambak. Oh, gamaknya macam ni lah kot. Ambil semua tu, bubur dalam belanga, goreng, telan, makan. Mungkin kita kata kita tak makan, tapi ada manusia dalam dunia ni dia suka makan. Mungkin dia tak ada lauk, mungkin dia duduk di tengah padang pasir. Kalau duduk tengah padang pasir, dia nak makan apa? Dia makan kambing, dia minum susu, dia makan ayam. Yang tu lah daripada kecil memang besar. Tak ada lauk tambahan. Nak kata ikan, dia jauh pada laut. Maka mungkinlah lauk tambahan yang jarang-jarang dia boleh dapat adalah belalang. Allah Maha Adil hantar main benda ni. Maka Islam kata belalang boleh makan. Dalam petai ada ulat. Boleh? Dalam biji petai ada ulat. Petai pun kira jenis-jenis pokok, buah, boleh. Okey, kalau kita boleh asingkan silakan. Kalau tak boleh, kira ada sikit-sikit nampak papak begitu ya, tak apa. Dengan syarat kita makan sekali. Tajuk lain, cerita lain pula hari ni. Balik pada tajuk. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: La yushir ahadukum ila akhihi bis-silah fa innahu la yadri la'alla asy-syaitan yanza'u fi yadihi fayaqa fi hufratin minan nar. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslimin qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam: Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata la'anuhu hatta wa in kana akhahu li abihi wa ummih. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, janganlah seseorang memberi isyarat kepada saudaranya dengan menggunakan pedang. Jangan apa? Duk main tunjuk-tunjuk, duk acah-acah orang dengan pisau, dengan pedang, dengan benda-benda tajam. Kerana sesungguhnya, ataupun benda-benda yang membahayakan, kerana sesungguhnya ia tidak tahu barangkali syaitan yang akan menyusuk pedang tersebut kepada saudaranya, yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Sama juga, nanti kita akan berjumpa dengan hadis, jangan duduk di tempat-tempat tinggi, tebing-tebing tinggi. Dan kemudian kita bisa dengar tak? Jangan duduk tepi-tepi, setan tolak. Ya, betul. Bahaya. Nah, mungkin dia boleh main dengan angin ke apa ke, dia boleh buat bagi kita jatuh. Jadi kalau kita boleh elak, kita elak. Sebab tempat-tempat tinggi adalah tempat-tempat syaitan. Tempat-tempat yang jenis bahaya-bahaya, tempat-tempat sampah, tempat macam tepi laut, ataupun di tengah laut, di dalam hutan, sungai, tasik. Semua ni adalah tempat jin, iblis, syaitan. Dia suka sangat tempat macam ni. Di samping juga ada disko ke apa ke, tu tempat haram lagi lah. Yang ni kira tempat-tempat yang disukai oleh iblis, syaitan. Maka apabila kalau kita berkesempatan dan berada di tempat-tempat yang macam ni, berhati-hati. Termasuklah juga mungkin di rumah kita, di dalam rumah, tapi kita duk main benda-benda tajam. Iblis setan suka supaya kita buat apa? Kita duk buat acah-acah lagu tu supaya terkena, supaya fahamlah tuan-tuan, bila duk acah-acah tu terkena. Jadi macam mana? Mulalah dah tak boleh nak kawan dah. Ni merepek dah. Melawak pergi cucuk betul-betul. Aku hampir mati. Doktor kata sikit lagi nak kena jantung. Kalau kena jantung, jadi kita nak berkawan tak dengan orang ni lepas pada ni? Pastinya lepas kita sembuh kita tak akan kawan. Dia tak boleh kawan dengan dia ni. Dia melawak, dia buat sungguh-sungguh. Oh, leceh macam ni, orang tak mau kawan. Orang tahu orang macam ni mendatangkan bahaya, tak mau kawan. Dah putus silaturahim sama-sama orang Islam. Berhati-hati dia daripada pergi menembak di dalam hutan. Banyak cerita-cerita
Yang kita katakan hampir cerita tu mutawatir. Mutawatir ni macam mana? Punya ramainya orang duk cerita, sampaikan seolah-olah macam nak nafikan susah. Kalau tuan-tuan tanya orang biasa duk pergi ke hutan, berlambak cerita-cerita kawan tertembak kawan sendiri. Sebab tu orang kata bila masuk hutan, bacalah ayat kursi 3 kul. Mula dengan Fatihah, ambil barakah Fatihah, Ummul Kitab, baca ayat kursi, baca Amanah Rasul, baca 3 kul, sambil duk masuk-masuk pergi ke jalan tu. Ni kaki-kaki memancing semua. Sambil-sambil nak binik bot tu mau duk baca dah 3 kul. Lepas tu hembus di tangan sapu. Bahaya, setan tolak masuk dalam laut tu. Dia boleh buat benda-benda yang macam tu sebab dia suka tempat dia. Faham tak? Saya kalau bawa budak-budak saya pergi mandi, dulu masa duduk Teluk Kumbang, boleh bawa dia pergi mandi Teluk Bayu apa. Mandi laut, sebelum nak turun van tu saya dah abang mereka dah. Baca ayat kursi 3 kul, baca siap atas van, turun tu mau sapu semua siap. Alhamdulillah. Setakat sebelum ni, yang ke depan saya tak tahu Setakat sebelum ni berapa puluh kali duk pergi mandi, alhamdulillah tak ada masalah. Mudah-mudahan Allah pelihara. Benda-benda tu kita kena faham, benda-benda ni tempat-tempat yang seumpama ni amat disukai oleh iblis syaitan. Tambah-tambah laut, sungai, tiba-tiba ya duk tengah mandi, macam-macam benda boleh terkeluar mai. Dan ini juga larangan daripada Nabi melawak ataupun saja-saja bermain-main dengan benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat pada orang. Maka Nabi kata apa? Janganlah seseorang memberi isyarat kepada saudaranya dengan menggunakan pedang, kerana sesungguhnya ia tidak tahu barangkali syaitan akan menyusup pedang tersebut kepada saudaranya. Ini berarti setan tu boleh buat. Dah dekat sangat munasabah. Macam hang tunjuk ke ujung sana, takkan pedang tu nak terbang pergi tucuk perut dia kot. Tapi kalau dah main dekat-dekat lagu tu, apa tertojah habis. Itu bahaya. Kan? Dan sekaligus apabila tertusuk masuk ke dalam, menyusup pedang tersebut kepada saudaranya yang akan menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Apa dia? Itulah, hidup buat naya ke orang. Benda-benda yang berkemungkinan boleh mendatangkan bahaya. Dalam satu riwayat Imam Muslim pula menyebutkan bahawa Abul Qasim, siapa dia Abul Qasim? Gelaran ataupun nama kepada Nabi Muhammad. Nabi dia ada anak lelaki dia salah seorang nama dia Qasim. Maka Nabi suka juga namanya dipanggil dengan gelaran Abul Qasim. Iaitulah Nabi Muhammad, baginda bersabda, bagi kenal lah sikit-sikit tu yang abang tu, lain pada nama Muhammad. Nama Nabi Muhammad ada nama Ahmad, nama Nabi Muhammad ada nama Al-Mustafa, nama Nabi Muhammad ada Abul Qasim. Tu dapatlah 3-4 benda. Ni tanya sepatah nama Nabi Muhammad lain pada Muhammad, apa dia? Tak tahu. Lambak-lambak anak-anak muda lah ni tak faham. Anak-anak muda apa? Tak pergi masjid, tak belajar, tak bisa didedahkan benda-benda lagu tu, kita tak tahu. Orang lain semua kita kenal. Artis-artis semua kita kenal. Artis berak sehari berapa kali pun tahu. Duk rajin baca, duk rajin tengok televisyen. Semua kenal. Saya tak boleh lupa ada satu mami zaman saya budak-budak dulu. Ada satu pelakon James Bond yang lama sekali, nama apa? Roger Moore ke apa nama dia? Mati dah. Dia banyak lakonan. Saya tak tahu nama tu, tapi yang saya boleh ingat, saya ada pergi mengaji sekolah agama. Satu hari ada satu makcik di mana saya tak ingat. Ni kita punya mami-mami ni lah, mami-mami Zimbabwe ni. Kan, dia tengah duduk tengok televisyen di satu tempat. Saya pun lalu mana, kata, "Ai, sempoi agama James Bond ni." Kan? Kita tahu lah dia punya muzik tu, kita tahu lah, bukanlah bodoh sangat kan. Tahu jugalah. Oh, ni gambar James Bond. Mami tu kata, ni Roger Moore ni berlakon. Weh, dia hafal tu. Gambar Hindustan dulu-dulu, mami-mami semua dia hafal nama-nama semua. Saya tak ingat.
Tu gambar-gambar Bobby tu, siapa dia, pelakon dia apa semua. Oh, jangan buat main. Jangan kata mami sini. No, depa kata dia start lagi lama filem tu ditayangkan daripada di sini. Satu ketika dahulu. Oh, yang ni semua hangpa boleh hafal, Nabi Muhammad hangpa tak kenal. Oh, jam tu. Kena kenal ya. Lepas tu kena belajar syama'il. Nabi makan apa, Nabi minum apa, Nabi buat macam mana, Nabi buat apa kehidupan Nabi Muhammad. Belajar. Siapa lagi kita nak kenal? Alhamdulillah, semua kenal Ustaz. Semua ya. Semua sekali. Pelakon pun kenal, Nabi Muhammad pun kenal. Cantik. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, tadi riwayat Bukhari dan Muslim, ada satu riwayat khas. Imam Muslim meriwayatkan pula menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memberi isyarat kepada saudaranya dengan menggunakan besi ataupun apa-apa benda yang boleh tajam, yang boleh membahayakan, sesungguhnya para malaikat melaknat dirinya sehingga ia melemparkannya. Jadi kita kena fikir ni, kalau aku suar benda ni memudaratkan orang, terkena apa ke, fikir dah. Ni panggil manusia yang ada prihatin pada orang lain, cermat. Cermat. Walaupun yang diberi isyarat itu adik-beradik, sama ada satu ibu satu ayah. Dia nak abang kata tak kisah siapa pun, adik-beradik ke, orang lain ke, hang mesti beradab. Hang kena tahu kalau hang buat macam tu, benda tu boleh memudaratkan orang lain. Islam dah kata apa? La darar wala dirar. Tidak ada mudarat pada diri sendiri dan tak boleh buat mudarat pada orang lain. Pengajaran hadis, Islam sangat mementingkan keselamatan seseorang dengan tujuan untuk memelihara kehormatan, memelihara nyawa, memelihara agama. Ni 5 dia panggil maqasid syar'iyah. Memelihara akal, memelihara kehormatan, memeliharakan harta dia, jaga semualah. Takut saat lagi kita buat satu benda, apa-apa benda yang tak kena, tiba-tiba benda tu boleh membahayakan nyawa orang. Kan? Umpamanya kita buat kerja kontrak di jalan. Sian, ada seorang ustaz ni, tuan-tuan kenal dia, kalau yang veteran mungkin kenal. Ustaz, dia panggil Ustaz Ahmad Tajuddin. Dulu dia biasa jadi imam dekat Masjid Bayan Baru. Dulu. Dia adalah guru ma'had qiraat di kitab ni, punya college ni. Dia satu hari, saya pergi hospital. Saya sampai di hospital. Saya pun ada check up saya punya. Saya ada tengok macam satu orang dia duduk tolak dengan kursi roda. Macam aku kenal. Tapi muka terik out. Bibir nak donggar punya lagu tu. Dia nak pergi semayang subuh, nak jadi imam. Dia jalan dekat jalan Datuk Keramat. Ni jalan apa? Jalan Batu Lancang. Jalan belakang jerat Cina. Jerat Hindu dengan Cina tu. Depan sekolah Batu Lancang lah. Sekolah Batu Lancang lah. Sekolah rendah Batu Lancang. Duduk lalu. Jalan tu kan gelap sikit kan. Rupanya semalam dia balik semayang Isya. Dia lalu dah lorong tu. Binatang tu tak ada. Ni apa? Bonggol tu dia tak buat. Mai esok pagi subuh, malam tu tengah malam dia buat bonggol tu. Bonggol tu dikatakan macam tinggi sangat. Tinggi. Siapa buat saya tak tahu lah. Siapa pergi proses jalan ke apa ke. Ni sudah mai pagi nak pergi sembahyang subuh, gamaknya terlambat sikit. Dia kira jalan tu ya. Depa pergi bubuh bonggol tu, cat tak bubuh lagi. Allah, Superman lah. Superman. Habis semua satu badan. Muka ni gedongga, tersagat, tar macam mana. Saya tengok. Saya hanya kesian kat dia. Ni dah elok. Saya kata, Ustaz tak ada insurans berapa Ustaz? Apa mentera? Takaful berapa apa mentera? Kesian kat dia Naya. Ni orang buat kerja macam mana. Kalau ikut undang-undang dia boleh sue daripada ni. Dia tak boleh buat macam tu. Sekurang-kurangnya dia kena letak apa-apa tanda. Kalau dia pada letak, dia tak tengok, tu dia punya pasal. Dia kena bubuh.
tanda-tanda bagi tahu kata ni jalan sedang dibuat apa, berhati-hati. Jadi hang kena berhati-hati. Kalau hang tak bubur yang tu, depa boleh buat kes lah. Tapi dia ni pun tak tahu dia buat ke dah ustaz kita ni pun. Mahkamah dia pun kata leceh nak naik turun mahkamah, sengak pi. Tapi itulah nayalah dia berapa bulan dia kena duduk, kalau patah ke, kalau jadi apa. Saya tak mau cerita apa, saya nak cerita orang yang buat kerja tu hang pi korek, hang tinggal, tuan tengok jalan kau ni. Tak payah mana-mana pun. Baru yang minggu sudah bubur tar cantik hitam, tiba-tiba main pula. Tak mana kan main korek pula. Dia dah bubur tar tu, dia bubur tak sama tau. Jadi berlopak pula. Allah naya kena kat orang lain pula. Saya tak faham. Saya pun tak tahu. Kadang-kadang rasa macam nak tanya kat siapa. Siapa yang kerja yang duk korek, bimai-bimai ni? Siapa bagi kebenaran? Tak, sepatutnya siapa yang terlibat pandang serius. Di Singapura, zaman saya bujang-bujang dulu. Dulu, dah 30 tahun yang telah lalu. Bagus, perancang bandar mereka cantik. Setiap jalan raya di tepi tu ada terowong. Dalam tu semua ada anak bubur pipe apa, anak bubur segala wire apa, semua masuk di situ. Hang tak boleh korek jalan. Sini ikut dan saya pun tak tahu apa punya undang-undang, saya malas nak cakap takut saya tersilap. Tapi saya nak abang kata inilah hakikat duk berlaku. Sini pi korek, sini pi buat baru, elok bubur lincin elok, esok mai dia ni korek, dia ni tambun, dia ni korek, dia ni tambun. Allah, sian dia. Siang kat apa? Siang kat kita. Lingkup habis kereta, jatuh habis tertomeh muka-muka apa? Pasal ada manusia-manusia yang tidak ada prihatin. Yang buat kerja siapa? Kita katalah bangla-bangla ni. Bangla ni nak Iran, apa dia tak bawa kereta. Dia tak bawa motor, dia tu lori tu dia belah balik ah. Kita tak boleh marah kat Bangla tu. Siapa yang dapat projek tu? Siapa yang buat tu? Ni benda melibatkan nyawa orang. Hang dah membahayakan orang lain. Tu dia. Di sinilah ada sikap prihatin. Sebelum hang nak balik, hang kena hantar orang hang pergi tengok mana hang punya supervisor. Ni jalan semua elok ambil gambar cantik elok. Ni bahaya. Hari tu tuan-tuan tengok yang dekat apa tu? Flyover tu. Itu flyover tu kan. Hak depa silap macam mana kan dia jadi tenggelam sikit. Lingkup habis kereta-kereta orang. Situ satu, kat Batu Mong satu. Sebelum nak naik jambatan tu. Sampai saya berapa kali kena. Kita duk laju-laju. Duk ingat kata kok ni tak apa. Lari kok ni. Kena kedekang bila gitu. Tak lingkup kereta orang. Sial lah. Buat pergi elok lah. Membahayakan orang. Nabi dah sebut dah. Orang-orang macam ni dilaknat oleh Allah dan para malaikat. Sebab membahayakan orang lain. Jadi nak buat satu-satu benda, kita walaupun tak kena kat kita, tapi kena pada orang lain. Kena ada sikap prihatin pada manusia lain. Yang kedua, Islam melarang kita memberi isyarat kepada seseorang dengan menggunakan besi dan benda tajam seperti pedang, pisau dan lainnya. Jangan duk acuh-acuh, duk acah-acah orang sebab takut terkena, itu cari pasal. Dia kok mana pun akan didakwa. Dia ada dua. Satu, dia boleh didakwa membunuh dengan sengaja kalau bunuh. Satu lagi, dia boleh didakwa sebagai membunuh tanpa sengaja. Boleh ke? Tapi kena dakwa juga. Ada bukti mengatakan dia pergi sekali, kawan-kawan sekali, tak perasan tiba-tiba kawan tu ada di depan, maka bolehlah kalau ada bukti. Tapi kok mana pun didakwa juga membunuh tanpa sengaja. Doa mudah-mudahan tak ada benda-benda tu berlaku pada diri kita, keluarga kita. Terbaiknya ya seluruh masyarakat kita tak suka benda-benda lugu tu. Baik, yang ketiga, dia kata para syaitan sentiasa mencari peluang untuk merosakkan manusia. Lebih-lebih lagi ke atas orang Islam. Oleh itu, hendaklah kita minta pertolongan kepada Allah daripada angkara syaitan dan iblis. Terutamanya bila kita rasa tempat-tempat yang boleh mendatangkan masalah. Tengok kadang-kadang mereka main silat. Sebab tu mereka ada replika, pakai replika apa yang untuk latihan punya. Anak main parang, anak main apa? Oh, bagi mahir dulu, pakai kayu dulu. Main kayu dulu. Kalau orang main pedang Jepun, dulu saya pernah lah belajar Ustaz. Pedang Jepun kan, dia panggil poken. Dia daripada kayu, plastik pun ada. Dan bila kita duk biasa main,
bagi sampai kita mahir dulu, barulah main apa nama pedang Jepun yang betul, apa nama dia, katana. Oh jangan bawa main tu, katana tu gila main tajam. Pedang Jepun tu hak betul-betul main tu. Oh jangan. Hak tu putih kepala. Kalau kena boleh putih kepala, putih tangan, tajam gila-gila main tajam. Jadi janganlah terus pi menggunakan benda-benda macam tu, kan? Nah, tangan saya. Mari tengok tu. Sini sampai sini 14 jarum. Main Jepun punya pedang. Nak buat terror yang macam ni lah orang panggil buat sempoi. Tak pandai lagi tapi nak buat pandai. Dah dapat manggu lah. Putih nak bawa masuk, nak bawa keluar pun ada cara. Tapi tak pandai. Tu dia putih tu. Ya, apa benda pun kena belajar. Lebih-lebih lagi benda-benda senjata. Maka sepatutnya berhati-hati. Saya bisa berkawan dengan satu hamba Allah. Dia ni datuk, dia simpan senjata. Syarikat dia besar. Bila sembang-sembang pasal senjata, kita pun macam seronok. Oh, best kalau boleh simpan pistol. Kita kata macam tu. Best beli pistol satu. Pistol yang betul ni lah. Maksudnya ada lesen pun. Bila kita ada pistol di rumah, rasa macam secure sikit tak? Tapi sebenarnya tuan-tuan, silap. Orang yang ada pistol ni sebenarnya tidur kadang-kadang boleh jadi tak lena. Tuan-tuan boleh bayangkan tiba-tiba pistol tu hilang tanpa kita sedar dan orang pergi tembak orang lain. Dia punya pistol dan dia punya peluru tu semua ada nombor siri. Dapat naya kita duduk dalam. Bukan duduk dalam, kita kena tali gantung. Saya sembang dengan orang yang pakai pistol ni, pergi mana-mana macam teruk lagi pada bawa anak. Anak pun orang tinggal, bini pun orang tinggal, tapi pistol dia pun tak tinggal. Nak tinggal kat mana ustaz? Tinggal dalam kereta. Orang bawa pelari kereta saya kalau tak nayang saya. Orang masuk rumah saya kalau jadi masalah. Jadi saya pergi mana-mana saya bawa. Tidur pun saya letak bawah bantai ataupun dekat. Oh, lagu tu punya. Sebab tu tuan-tuan berhati-hati. Bermain dengan senjata, dia ada risiko dia amat tinggi. Jangan rasa seronok, bahaya dia lagi teruk. Tak apalah, doa banyak, minta Allah bagi selamat insya-Allah. Orang yang nak pakai dia ada sebab dia nak pakai tu dia punya pasal. Kita tak ada sebab jangan duk cari pasal. Kan? Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuta'ata as-sayfu maslulan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadithun hasanun. Maksud hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memberi pedang dan menerima dalam keadaan terhunus. Rasulullah larang, duk cucuk tunjuk ke orang. Nak ambil pedang, lepas tu kita adab dia bagi kot terbalik pisau. Bagi dia pegang kat tempat pemegang ulu dia. Mata dia pegang cara bagi elok-elok yang tidak membahayakan. Saya teringat zaman budak-budak dulu main pisau. Apa nama dia? Pisau, kena cari pisau lipat, main atas tanah. Bisa main? Main tu apa panggil? Nama apa? Dia kena buat begitu. Dia ada berapa teknik dia. Kan pegang lagu tu. Lepas tu pegang ujung dengan ujung baling. Yang tu semua naik. Tak pandai. Budak-budak zaman budak-budak main tu. Tapi tak ada lah, budak-budak lah ni tak main kot. Saya ingat sejenis permainan. Bahaya tetap bahaya. Satu ketika dulu dia adalah sejenis permainan masyarakat kita. Nama apa saya tak ingat. Ada mesti ada nama kan. Main pisau lah kot. Tapi ada nama apa tak tahu. Ada main. Ni duduk mana? Sabah. Perak. Perlis. Bisa main ni tu. Tak bisa tengok. Tak bisa tengok orang main pisau gitu. Perlis orang bagus-bagus. Ada. Tapi baguslah benda tu bukan benda yang baik. Cuma dia sejenis seni. Kalau tak belajar bahayalah. Tapi main dengan kawan-kawan duduk-duduk, baling lagu tu, terkena kepala dia. Tak bahaya.
bahaya kan. Bagi saya, dia pupus pun tak apalah. Tapi kalau nak belajar main, mesti kena ada dia punya, kena jaga daripada benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat. Pengajaran hadis, Rasulullah SAW melarang umatnya memberi pedang kepada seseorang dalam keadaan terhunus. Begitu juga ketika menerimanya dalam keadaan yang sama. Nak bagi, nak terima dalam keadaan yang tidak membahayakan dua belah pihak. Apa-apa jenis benda-benda yang boleh mendatangkan mudarat sama ya. Yang kedua, hikmat Islam melarang memberi dan menerima pedang dan juga benda yang tajam dalam keadaan terhunus ialah untuk mengelak berlakunya perkara-perkara buruk seperti tertikam tubuh badan dan lainnya. Sambung sekali lagi. Babu karahatil khuruji minal masjid ba'dal adhan illa li ghadarin hatta yusalli al-maktubah. Makruh keluar daripada masjid selepas azan. Orang dah azan dah, dia keluar dari masjid balik. Melainkan ada keumuduran, li'udhrin, illa li'udhrin, silap, illa li'udhrin, dia tak ada titik tu, melainkan kerana ada keuzuran yang diharuskan oleh syarak sehinggalah selesai semayang fardu. Bahkan Nabi kata dalam satu hadis, tidak keluar seorang daripada masjid ketika azan melainkan dia seorang munafik terang-terangan. Keluar daripada masjid azan dah, tanpa sebarang keuzuran. Ada emergency apa tak apa, nak buat macam mana, sakit perut tak tahan, pergi tengok tandas masjid, alamak tandas pun tak ada air, tak boleh lah, kena lari balik lah kan. Kalau rasa boleh lari balik dekat yang rumah, boleh pergi balik lah. Bukan balik tu kerana tak mau semayang, tapi balik tu pasal ada emergency benda lain. Tengah-tengah orang duk kamat, bini telefon, bang balik bang, anak pecah kepala bang, oi ni jatuh, Allahu Akbar, balik semayang sat lagi boleh semayang, waktu tak habis nu pecah kepala boleh selamatkan nyawa, maka pergi dulu lah, sat lagi semayang lah, walaupun dah kamat. Kadang-kadang ada emergency. Semayang berjemaah, semayang di awal waktu sunat, tapi di sana mungkin ada benda-benda yang termasuk dalam kata wajib atau perlu diberikan keutamaan. Faham tak? Kadang-kadang tak boleh lah betul benda. So kata azan mesti kena semayang dulu. So kata azan mesti kena semayang dulu. Ya betul. Ni orang tengah duk mengaji, berhenti semayang dulu, lepas tu sambung kuliah. Kalau geng yang jenis tak mau mengaji, lepas habis semayang isya, lah balik. Dia tak mau mengaji. Dia hanya nak tunggu maghrib insya ya. Kan? Dia mungkin dia tak berminat dengan majlis ilmu. Adakah dia nak tunggu balik lepas sembahyang isya? Tak. Di sana ada hadis yang sahih. Balik buka Bahrul Madhi pun kalau senang-senang, jilid yang kedua, tengok bahawa Nabi suka mentakhirkan solat maghrib sehingga habis 1/3 awal malam. 1/3 awal malam tu bila? Kalau lah ni pukul 7 dah masuk maghrib, kita kira malam 7 dah masuk malam. Okey, kita ambil 7 sampai pukul 6 pagi. Lebih kurang duk ada 13 jam. 13 jam bahagi 3. Jadi apa? 4 jam setengah. Okey, 4 jam setengah. Berarti kalau daripada maghrib 4 jam setengah, 7, 8, 9, 10, 11 sampai pukul 11 setengah. Tak salah kalau kuliah lepas maghrib pukul 7 sampai pukul 11 malam. Tapi tak ada lah kita sampai lagu tu. Dia lah tinggal ustaz seorang, empat seorang, pergi tandas lah je. Ni bukan sampai 4 jam, baru sejam. Tu pun dia 2 kali nak balik dah. Macam mana kalau uzur lain cerita. Ni duk cerita saja malas nak mengaji. Maka Nabi pernah mentakhirkan, bukan pernah, sering mentakhirkan ataupun melambatkan semayang isya sehingga hampir habis ataupun habis 1/3 awal bahagi 3, hujung yang satu punya.
bahagian yang pertama. Kan? Sampai lagu tu. Kita katalah antara pukul 7 masuk maghrib, pukul 10, pukul 11, time-time macam tu lah. Punya panjang kuliah yang Nabi tarik. Sebab nak memberikan pengajaran demi pengajaran. Kita tak sampai macam tu, tapi boleh. Cuma dalam masalah yang kita bincangkan sekarang ni bukan masalah tu, masalah dia masalah azan. Orang dah kamat dah. Hang sepatutnya semayang. Tiba-tiba dia ada benda emergency. Sebab tu saya kata tadi, ada benda yang kita ada perkara, ada ketikanya bila azan kita semayang dulu. Mendahulukan, mempercepatkan semayang. Semayang pada awal waktu, semayang berjemaah. Hukum dia sunnah Nabi yang sunat. Tapi mungkin di sana ada perkara lain yang wajib dari sudut yang lain. Faham tak? Sudut yang lain. Umpamanya dia sebagai seorang doktor, dia nak operation orang. Berhenti sat, habis semayang sat dulu, semayang cepat-cepat seorang-seorang lah. Bukan kerana nak cepat, tapi kerana kalau dia nak pergi jalan, pergi surau, hospital, nak semayang jemaah, lepas tu dia nak patah balik mungkin tempat operation theater dia tu jauh, semua tu ambil masa. Maka dia semayang dekat dia punya tepi pejabat tu, terus masuk bilik operation. Contohnya. Bahkan kalau dia meninggalkan semayang kerana menyelamatkan nyawa, hukum dia adalah harus. Kaedah fiqah kata, al-wajib la yatruku illa liwajibin. Perkara wajib tak dapat ditinggalkan, melainkan dalam rangka buat juga perkara yang wajib. Nak menyelamatkan nyawa. Maka menyelamatkan nyawa di situ hukum dia adalah wajib. Ini kaedah fiqah. Baik. Masjid merupakan tempat ibadat yang mempunyai kedudukan paling mulia dan tinggi dalam Islam, yang wajib dipelihara serta dijaga tentang kehormatannya. Oleh yang demikian, makruh seseorang yang sengaja keluar daripada masjid selepas azan, semayang dilaungkan, azan dah dilaungkan, kan, dia bukan apa, dia orang azan dia nak main masjid. Tiba-tiba masuklah ustaz hak janggut panjang, ada tak berkenan ni. Dia kata, aku ustaz ni aku cukup meluat nah. Dia main pula jadi tu imam pula. Orang dah azan dah. Dia boleh duduk belakang-belakang semayang cepat-cepat. Itu macamnya naik motor dia pada nyonya balik. Macam apa balik? Ada laku apa orang kata apa, kena dia batang hidung dia. Tak apa hati. Tak mau ikut. Melainkan keluar daripada masjid selepas azan semayang dilaungkan tanpa terlebih dahulu menunaikan semayang fardu. An Abi Sya'tha qala kunna qu'udan ma'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil masjid fa'adhana al-mu'adhdhinu faqama rajulun minal masjid yamshi fa'atba'ahu Abu Hurairah basarahu hatta kharaja minal masjid faqala Abu Hurairah amma hadha faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Cukup dia umai satu hadis ya. Dia kata riwayat daripada Abu Sya'tha katanya, kami semua duduk bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam sebuah masjid. Tukang azan pun berazan. Kemudian ada seorang lelaki berdiri dan terus berjalan keluar. Abu Hurairah mengikori orang itu dengan pandangan matanya saja, duk tengok dia ni mana nak pergi. Nampak dia keluar. Sehinggalah orang tadi itu ia keluar daripada masjid itu. Abu Hurairah pun berkata, lelaki itu betul-betul telah melakukan maksiat dan menyalahi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, amma hadha, ni duk jalan keluar faqad asa, dia derhaka kepada Abul Qasim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Nabi kata, tadi saya sebut dah, siapa keluar lepas daripada azan berkumandang tanpa sebarang keuzuran, maka nyatalah sifat munafiknya secara terang-terangan. Cari penyakit. Ni semua bukan apa, punca ni semua pasal ni lah, pasal politik. Hang tak suka kat aku tak suka kat hang.
apakah macam tu lah. Jadi aku tak mau ikut dia ni jadi tok imam, aku tak mau ikut dia ni jadi tok imam. Jadi tu kan, tak maulah aku duduk dalam masjid lah, dia tu pula main masjid hari ni, sekali nak kena salam-salam. Apa salahnya orang-orang Islam salam sama-sama orang Islam? Suka tak suka tu semua habuan nafsu. Main masjid tak boleh buang nafsu, apa cerita? Orang main masjid ni suka tak suka tak apalah. Ingat kata lah, dia ni pula main hari ni, tak apalah, mudah-mudahan Allah takdirkan berjumpa dengan dia untuk bersalam-salaman, hubung silaturahim balik. Dah. Nak musuh juga. Usaha dia tu duduk ujung tu, dia lari pergi semayang ujung tu, supaya saat lagi senang boleh lepas bagi salam, keluar pintu tu, belah balik cepat-cepat. Tak mau juga nak salam. Ada orang macam tu tempat kita? Dan saya tanya soalan kat tuan-tuan, ada orang macam tu tempat kita? Duk tengok perangai lagu ni berlambak dalam masjid. Tinggal lagi tak pegang tangan dah. Pasal apa yang berlaku di masjid, semua orang cerita kat kita. Dia ni bergaduh dengan dia ni bergaduh dengan dia ni apa. Semua orang main mengaduh. Jadi kita tahu masalah orang, masalah umat. Heran depan biji mata kita nampak tak mau nak bersalam, tak mau nak bertegur. Tak boleh lah macam tu. Buang sifat-sifat macam tu. Semua main ke masjid kerana nak membersih hati, perbaiki. Walaupun kadang-kadang geram juga perangai dia ni, nak marah ke, tapi tak apalah. Ingat kata kita main masjid, Allah nak pertemukan supaya hubung silaturahim. Tak payah dah duk angkat pungkok balik cepat-cepat. Kan? Pengajaran hadis, makruh meninggalkan masjid selepas azan setelah waktu semayang fardu masuk, melainkan ada keuzuran yang diharuskan oleh syarak. Ada benda-benda penting. Yang kedua, orang yang dengan sengaja melarikan diri dari menunaikan perintah Allah dan Rasulnya akan dianggap telah melakukan maksiat dan dihukum berdosa. Dah azan dah, semayang fardu dah sampai dah masa, bunyi pula dia kata qad qamatis salat, dah diri dah semayang, tiba-tiba lari tak mau semayang tanpa sebarang keuzuran, maka hukum dia adalah salah. Islam tak menggalakkan untuk kita buat perangai macam tu. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan? Tanda pada muka surat 162. Tengok sikit dekat buku tu, kalau ada muka surat lain dia ada lipat, tuan-tuan buka lipat tu dan lipat sikit pada muka surat 162. InsyaAllah siri akan datang kita akan sambung dengan hadis-hadis yang berikutnya. Wallahu a'lam. Ada soalan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.